bertemu MBR Perak. Barisan pemain datang Muhammad Azwan bin Muhammad Hussein J8, Amin Naslim bin Al-Qawi J9, Muhammad Akhtar bin Muhammad Zawawi J7, Muhammad Yuri bin Abdullah J3, Muhammad Syafiq Azwan bin Ali J1 dan Rabani bin Rami J2. Terus Rizky bin Ismail Juratin Rakyat Azwan bin Ali. Pemilihan MBR Perak menurunkan pemain Muhammad Zarif Aiman bin Kabiri J2, Nazmi Syafiq bin Anwar J5, Syabul Ali bin Mahir J3, Muhammad Ali bin Ali J1, dan Fikri bin Muhammad Ghali J6. Terus Encik Suhaili bin Abdul Aziz, Mulake Encik Rahman bin Zakaria dan Encik Ahmad Zaini Fikri bin Muhammad Hassan. Pengadil bertugas Encik Muhammad Ridwan bin Murad, dibantu oleh Encik Suliman Ali. Pengadil Besar 1 Haji Syarif bin Mokhtar dan Pengadil Besar 2 Encik Ramizan Osman. Berhubungan kita membuat salam perjalanan. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang sekali lagi. Perlawanan terakhir untuk hari yang kedua, iaitu perlawanan ke-6. Pertembungan boleh dikatakan perlawanan yang sengit di antara negeri Kelantan bertemu negeri Perak. Sedikit pembetulan jadual. Perlawanan ke-6 untuk setiap hari Ahad akan bermula jam 4 petang. Jadi kita akan beri laluan untuk azan asar dan teruskan perlawanan seperti biasa. Kerana perlawanan kita kan menggunakan format masa, jadi harap maaf di atas segala info yang ralat. Ini bermakna 3 sesi pertama pada jam 10, 11 dan 12, dan masa rehat akan diberikan pada pukul 1 sehingga pukul 2 untuk laluan waktu zuhur, dan permulaan perlawanan akan disambung ke perlawanan yang ke-4 pada jam 2, perlawanan ke-5 pada jam 3 dan perlawanan yang ke-6 pada jam 5 petang. Jadi war-warkan kepada rakan-rakan anda bahawa Perak dan Kelantan akan bertembung pada jam 5 petang, iaitu 3 saat daripada sekarang. Jangan lupa share perlawanan ini dalam Facebook anda, dalam IG anda, dalam WhatsApp group anda, dalam WhatsApp group takraw anda, supaya rakan-rakan yang lain dapat menonton perlawanan aksi secara langsung di antara negeri Kelantan bertemu negeri Perak. Sekarang dapat kita lihat sepak bola beri laluan kepada pengulas untuk minum air sebentar. Untuk perlawanan ini nampaknya saya masih lagi keseorangan kerana partner saya Rizal Ramli dan juga Mamat Mebeng perlu melunaskan hajat-hajat yang perlu dilepaskan. Jadi saya Muhammad Kiko selaku pengulas tunggal pada perlawanan ini. Mungkin Rizal dengan Mamat akan kembali sebentar lagi. Jadi diharap anda semua dapat melayan dan mendengar celoteh saya sepanjang perlawanan berjalan. Ya, satu servis yang baik daripada Azwan Tekong Kelantan, juga satu first ball yang baik daripada Apik Kiri Perak. Namun sedikit jauh untuk Azli untuk melunaskan. Okey. Okey. Untuk perlawanan ini Perak menurunkan Zarif Aiman Zabidi berjersey nombor 2, Najmi Syafiq berjersey nombor
Muhammad Fitri Muhammad Razali berjersey nombor 6 selaku apek kiri, dan juga Muhammad Azli bin Aziz selaku apek kanan berjersey nombor 1. Ya, Zarif membuat satu servis, berjaya diangkat oleh saudara Hilmi. Ya, Fitri menyelamatkan kembali Perak. Lagi satu rally yang panjang, Zarif menyelamatkan bola, Fitri mengangkat kembali, Azli membuat satu pukulan, berjaya dimatikan oleh Azli. Ya, cubaan hadangan daripada saudara Hilmi, iaitu apek kanan berjersey nombor 3, gagal dibuat. Jadi pengulas kamera adjust line belakang Perak tak nampak sikit saudara Edi, sebab kita nak bagi lebih di bahagian gelanggang sebelah. Namun saya akan cuba untuk adjustkan saudara Edi. Maafkan saya kerana saya berseorangan, perlu memegang kertas, perlu memegang air dan juga perlu mengulas. InsyaAllah saya akan cuba adjust. Kita teruskan dengan perlawanan Kelantan bertemu Perak. Perlawanan baru saja berlangsung selama 3 minit. Terima kasih saudara Edi Junior, orang kuat TIC Tekong Sepak Takraw Club, Zarif Zabidi. First ball baik daripada Azwan. Ya, Fitri, satu lambungan yang baik. Azli mudah ditunaikan oleh Azli, hantaran yang baik daripada Fitri. Kita cuba adjust untuk menampakkan line belakang. Kita akan cuba adjust. Boleh jatuh. Okey. Diharap semua penonton berpuas hati dengan view dan video dan juga audio Edi Junior. Jangan dicucuk sarang tebuan. Azwan, satu cubaan mencari sasaran 5 tepat ke arah badan Fitri, namun kandas dijaring. Servis kembali ke tangan negeri Perak, The Boss Ghost. Minta maaf pengulas berasal daripada Perak. Mungkin ulasan-ulasan akan nampak berat sebelah, namun pengulas akan cuba berlaku adil dalam setiap ulasan. Set Kelantan juga set kita, jangan pecah. Set kita mandil lanjir. Zarif, satu first ball yang baik daripada Azwan. Hilmi, lompatan yang sangat tinggi. Hilmi, apik kanan yang tidak asing lagi untuk Liga Sepak Takraw Amatur di Lembah Kelang. Sekarang ini bertugas di salah satu badan beruniform di negara kita. Apalah semua servis kalau Azrul Afan sedal suara pengulas. Minta maaf Encik Zul Fajri, sedal itu apa? Encik Asrul, setakat ini hanya ada apa yang dapat saya lihat, servis untuk kedua-dua tekong yang dibariskan adalah antara tekong amatur yang terbaik. Mungkin belum mendapat rentak. Jadi masa perlawanan hanya baru berlangsung selama 6 minit. Jadi kita perlu beri peluang kepada tekong dan pemain lain untuk mencari rentak. Okey, masih terlalu awal untuk kita memberi satu kata putus di atas prestasi pemain-pemain yang ada. Apa-apa pun, saya telah dikacau oleh pengarah teknikal perlawanan. Kena cakap ditarik bulu kaki. Anda ingat bulu kaki kalau ditarik tak sakit? Anda cubalah tarik bulu kaki anda sendiri. Okey. Sedikit bantahan, Fitri pernah beraksi bersama Korea B satu ketika dulu di Batu Kurau. Adakah Batu Kurau itu salah satu daerah dalam Korea? Mohon penerangan Encik Mohsin Amdan. Ya, Azwan masih lagi mencari rentak, gagal untuk menghalakan bola ke arah Fitri. Tapi dengan format kiraan lama, walaupun kandas, walaupun keluar, ia tidak akan memberikan apa-apa mata kepada pihak lawan. Itu adalah kelebihan kiraan lama.
Zarif Zabidi. Satu servis ke sasaran 3. Azwan dan Hilmi perlu membuat kata putus. Siapa yang berhak mengambil, siapa berhak meninggal. Bukan meninggal dunia, meninggalkan bola itu. Pengulas pun pernah beraksi dengan Korea B. Eddie Junior, mohon jangan sebarkan maklumat-maklumat yang tidak berapa jelas ya. Kita takut ia akan mengundang fitnah akhir zaman. Rule petang ni macam mana ni dalam live ajak orang turun main takraw ni. Astro Fazil kita repeat di kelangkang. Last game kan ya, Zul Fajri Norsa ya, ini last game. Sepatutnya perlawanan terakhir dijadualkan jam 5 petang. Namun setelah dibincangkan oleh penganjur dan juga orang-orang yang terlibat, kita awalkan pada jam 5 petang dan akan memberikan laluan kepada waktu azan asar. Kemudian kita akan teruskan permainan memandangkan perlawanan kita berlandaskan masa. Jadi tak pernah tidak akan menjejaskan waktu permainan. Pengurus Kedah, sebenarnya negeri Kedah minta kita rahsiakan siapakah pengurus gantian Kedah. Jadi saya ingin menjalankan amanah, tak akan mendedahkan identiti pengurus pasukan Kedah Darul Aman. KL dah main ke? Ya betul, KL baru selesai perlawanan bertemu Melaka dan perlawanan dimenangi Kuala Lumpur. Perlawanan sudah pun hampir 10 minit berlalu. 1-3, masih lagi di awal mata. Azwan menukar corak servis namun berjaya diangkat. Azli dengan mudah melangsaikan umpanan daripada Fitri. Feeder Perak yang semakin laku di pasaran, bertugas di pejabat SUK Negeri Perak. Zarif Zabidi, Tekong Negeri Perak yang baru saja mendapat lantikan jawatan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Tahniah diucapkan kepada Zarif dan juga Azli, apit kanan yang pernah menuntut di UiTM Shah Alam. Cantik apungan Hilmi. Cubaan Azli untuk menangkap ataupun menaikkan bola, namun bola terkena net dahulu. Itulah Hilmi. Pujian perlu diberikan kepada Hilmi kerana berjaya memasukkan bola yang sedikit jauh dari tubuh beliau. 1-3. Kelantan masih di belakang. Azwan semakin bertemu rentak. Azli cubaan membuat satu tapping, namun bola terkena kepala Hilmi ketika membuat hadangan, lalu diberikan kepada Kelantan. Perlawanan kelihatan seakan-akan seimbang. 2-3. Kelantan mengutip satu mata lagi. Azwan cuba membuat servis slow. Azli cubaan membuat halangan daripada Hilmi, namun tidak berjaya. Kelihatan kedua-dua pasukan mempunyai corak permainan yang seimbang, servis yang lebih kurang konsisten dan juga corak pukulan yang juga konsisten. Zarif Zabidi cuba mencari Afnan mungkin mengagakkan bola itu keluar, namun mengikut keputusan penjaga garisan, bola itu dalam. Afnan ataupun lebih dikenali dengan nama Peneng. Kedah telah pun main pada jam
2 petang tadi bertemu Johor, perlawanan yang juga sengit. Cubaan membuat tapping, Fitri berjaya mengangkat juga tapping. Nampaknya Azli membalas tapping Hilmi dengan memberi satu tapping yang berjaya memperdayakan Afnan dan juga Azwan. Selamat menonton lagi kepada rakan-rakan yang masih setia menonton perlawanan secara langsung, menemukan Perak dan juga Kelantan. Hari ini perlawanan ini saya berseorangan masih menanti sparring partner saya untuk mengulas. Namun tidak lagi clear. Cubaan shot daripada Afnan berjaya membuahkan hasil. Sepak akan ditukarkan kepada Kelantan semula. Begitulah yang sepatutnya dilakukan oleh seorang apik kiri, mempunyai ketangkasan minda untuk mengubah setiap jenis hantaran bergantung kepada situasi. Satu cubaan mencari kaki kiri Zarif, tidak berjaya menaikkan. Sekejap ya. Fahmi Aizuddin, Kedah telah pun selesai bermain. Ini adalah perlawanan terakhir. Saya ulang, ini adalah perlawanan terakhir untuk hari ini dan minggu ini. Ya, baik first ball dari Zarif. Fitri mengangkat dengan sempurna Azli. Cubaan membuang bola ke arah belakang gelanggang dan berjaya. Sekali lagi terima kasih kepada rakan-rakan yang menonton dan juga memberi komen-komen positif. Zarif Zavidi, Azli. Cubaan mencari sasaran satu namun gagal. Cok Kodok. Oi, Cok Kodok petang-petang dia timbul nama Cok Kodok ni. Lapak terus. Kedudukan sekarang Liverpool. Eddie Junior, mohon jangan libatkan apa-apa keputusan EPL. Jangan melibatkan Liga. Azwan masih lagi gagal mencari sasaran 5 dan 6 dan 7. Untuk tidak buang sampah rata-rata. Mungkin mengenai Di dalam kawasan Dewan ini adalah kawasan larangan merokok. Okey, dua peringatan penting kepada penonton-penonton yang hadir di gelanggang Bersin 18. Di sekitar perimeter gelanggang tidak dibenarkan merokok. Anda perlu merokok di luar kawasan perimeter gelanggang, iaitu mungkin 6 meter daripada gelanggang bagi menghormati perlawanan. Kita perlu menjaga prestij satu-satu perlawanan dan juga anda juga dinasihatkan untuk menjaga kebersihan. Okey, anda juga dinasihatkan supaya menjaga kebersihan. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Seperti yang kita tahu, an-nadhafatul minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Jika kita menjaga kebersihan, bermakna sebahagian daripada iman kita masih ada di dalam diri kita. Begitulah nasihat-nasihat para penaja. Okey, teruskan. Okey. Sparring partner saya telah kembali, iaitu Mamat Mebeng Alfensio. Jadi nampaknya saya tidak keseorangan untuk lawan heavyweight ini. Jadi Mat, bagikan juga sepatah dua kata. Banyak lama rehat, senang buat duit. Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Dan pada hari ini, kali ini, petang ni, lawanan heavyweight, pasukan kegemaran Mamat Kiko, Perak menentang Kelantan. Saya dengar poin masih lagi single point, betul lah? Permainan dah tinggal 4 minit, masih lagi single point. Betul. Begitulah kita dapat menilai ketegangan ataupun Kesengitan ataupun kesengatan ataupun dalam bahasa orang putihnya kompetitif game itu sendiri, bila mata masih lagi tidak mencapai 10, angka 10, walaupun perjalanan perlawanan hampir ke penghujung untuk set yang pertama, Mat. 6-4, Mat. 6-4.
6-4 baru Tuan dapat 10. Syari bin Hassan 6-4. Baru 10 poin keseluruhan. Ini Cikgu Hisham Mat. Cikgu kan? Ni Mamat mana? Mamat Kiko ke Mamat Mebeng ni? Cik Hisham Ahmad. Servis di tangan Kelantan. Ketinggalan nampaknya. Nampaknya Perak telah mengeluarkan Zarif dan memasukkan Bob. Pertukaran yang baik kali ini, tak ada masalah, dan itu dia pertukaran taktikal Kelantan memasukkan Bani bagi melakukan hadangan. Nampaknya Kelantan juga membuat pertukaran ya, Mat. Memasukkan Bani, mengeluarkan Hilmi. Perak juga mengeluarkan Zarif Zabidi dan memasukkan Najmi Syafiq ataupun Bob. Ini adalah pertukaran taktikal, Mat. Bani dimasukkan untuk membuat hadangan. Ya, Bola betul. Keli. Saya rasa Ketinggian Keli hari Bani, ni ya, ketinggian. on form saya rasa. Ketinggian Bani mampu memberi saingan. Nampaknya Baru saya Azli. sebut berkenaan dengan Keli dan Keli dia membuat cuba kesilapan. jarang Keli ada tangan, namun terkena juga tangan. Keli ada tangan. Aduh. Hal lah. Amin Al-Qadir. Oh, ini sahabat saya. Kalau Sahabat watai-watai, kalau daripada Kuala watai-watai, Krai. dia akan sebut tangan simpan poket. Fitri, satu lambungan bola yang sangat baik. Nampaknya Bani. Ini adalah pertukaran taktikal. Bani, Macam betul. saya cakap tadi, dia masuk untuk membuat hadangan. Kalau dikira, kila sebelum Bani tadi pun tak ada membuat kesilapan apa-apa pun. Betul. Cuma kekurangan bahagian hadangan Ya, betul. membuatkan Bani mempunyai menggantikan kelebihan, beliau. betul. Dari segi ketinggian Bani mempunyai kelebihan untuk membuat hadangan. Itu nama asal dia Rabbani Intifada, pergi takkan kembali lagi. Azwan tekong berasal dari Kelantan, pernah meluntut di sedikit UiTM. jauh. Oh. Fitri, kenapa tadi anda membuat hantaran yang sedikit jauh? Mungkin time out daripada pasukan Time Perak. out diminta oleh coach Rahman Zakaria, seorang tekong yang pernah mewakili negeri Perak dan juga mewakili kebangsaan Peringkat negara. kebangsaan. Dan saya kira ini adalah satu turning point untuk pasukan Kelantan. Dengan kemasukan Bani, poin pun dah nampak macam dekat sikit. Dan saya kira Perak memang sepatutnya membuat time out lah. Ya, betul. Mungkin Untuk meredakan ketegangan. Mungkin coach Rahman ada sesuatu tips ataupun pesanan yang perlu dibuat bagi mengubah corak supaya Bani tidak lagi memenangi set dengan menggunakan hadangan beliau. Namun Rabbani dan juga Keli, saya rasa mungkin bukan ini pertama kali Rabbani dan Keli bertemu di gelanggang, Mat. Di kejohanan-kejohanan sebelum ini, di kejohanan amatur, Bani dan Keli selalu bertemu sebagai musuh. Masa tinggal berapa untuk set yang pertama? Masa hanya tinggal 2 minit sebelum ditiupkan whistle penamat. Jadi perlawanan pada petang ini memang sengit, memang akan menaikkan adrenalin anda. Napa? Mana jersey candik kafe? Amin Al-Qadir. Soalan itu Mamat mana tu? kedua-dua Mamat tidak mempunyai jersey candik Al-Cafe. Jadi jangan tanya kami ya. Melainkan Candik Cafe ingin memberi jersey kepada Mamat berdua, kami akan jawab soalan anda. Stadium Shah Alam kami buka untuk anda. Ya, betul. Perak tengah down ni, ayuh Perak bangkit. InsyaAllah perlawanan ini kelihatan seimbang, tidak terlalu down, tidak terlalu up and down. 9-6. 9-6. Oh. Kelantan terus mendahului. Ya, first ball yang baik dari Bob. Ya, sekali lagi. Hantaran yang begitu baik, namun Bani sekali lagi. Bani cuba. Dan Bani menggunakan kelebihan beliau yang dikurniakan ini Tuhan. adalah pertukaran yang begitu berbaloi saya rasa. Okey, cuba memasukkan killer muda dari Perak, iaitu saudara
Azik berjersey nombor 3. Tak salah saya pemain kebangsaan bawah 18 tahun. Ya betul, yang pernah bermain di kejohanan MSS Asian School. Kali mungkin dilihatkan buat sementara waktu. Ini hanya tinggal taktikal. 42 Ini saat adalah untuk taktikal pusingan pertama. Perlawanan masing-masing. Tiada Bukan yang baik, 10 tiada 6. yang buruk. 30 saat. Baik. Azwan telah menemui rentak beliau. Nampaknya Bani juga mampu memberi bola-bola yang baik untuk Azwan membuat servis. Saya ingat Bani lebih faham bola Azwan. Ya mungkin Kan? MBR Kelantan terus memacu perlawanan ini. 12-6. 6 mata ketinggalan Perak. Sekali lagi Cubaan. ke dalam Baik dan itu. kita lihat baik. Baik, Afnan membuat satu tackling. Fitri, cantik bola dari Fitri. Hanya membuat satu placing sahaja. Tertipu Rabbani. Tamat pusingan pertama, Mat. Tamat pusingan pertama. Dan saya kira Perak perlu kemaskan lagi jentera serangan dan juga pertahanan mereka. Ya betul Mat. Mungkin Daripada segi servis dan pukulan saya kira tidak menjadi kita akan lihat salah. Kita akan Namun, lihat first ball. Ya betul. Ataupun mengelak daripada hadangan Bani. Ya betul. Dan juga Azwan Tekong Kelantan telah menemui rentak asal beliau seperti yang mereka tunjukkan semalam. Jadi Perak juga perlu berhati-hati. Bob mungkin ada satu formula untuk mematikan langkah Kelantan dan juga memasukkan Haziq untuk cuba mengubah corak permainan Perak supaya Rabbani tak dapat lagi mencuri set dengan melakukan hadangan. Apa-apa pun Bani sekarang ini menjadi turning point kepada Kelantan kerana beliau berjaya membuat banyak hadangan walaupun Perak menukar apik kanan daripada Azli kepada Haziq. Kelihatan Azwan Tekong Kelantan tersenyum riang. Mungkin beliau sudah menemui Puas dengan servis yang beliau lakukan beliau pada telah hari ini. menemui form Saya asal kira beliau. Pok Ni aware dengan tenang dan serius memberi kata-kata semangat. Aware, siapa tak kenal, selalu terkolek tanpa sengaja. Kalau anda tahu, itulah Pok Ni aware. Rabbani, ketinggian yang ala-ala model daripada Amerika Syarikat, bertugas di Kajang dan juga aktif bermain takraw di kawasan Kajang. Jika anda ingin bertemu dengan Rabbani, anda boleh jumpa di Kajang. Jika anda ingin bertemu dengan Rabbi, sila pergi ke surau dan masjid. Okey, kita tengok Perak. Bob tak wakil Negeri Sembilan ke? Perak sekarang nampaknya perlu untuk mengubah cara permainan mereka. Ya betul Mat. Bagi mengelak hadangan. Ijam Ita. Bob Negeri Sembilan tidak hantar wakil pasukan untuk kejohanan kali ini. Saya ulangi sekali lagi, Negeri Sembilan, Perlis dan juga Terengganu tidak menyertai kejohanan edisi kali ini. Harap maklum. Dan juga Bob mempunyai IC kod Negeri Perak. Jika Negeri Sembilan menyertai pertandingan ini, Bob tidak akan mewakili Negeri Sembilan. Itu adalah syarat penyertaan untuk mewakili negeri. Bani train dengan Man Kajang ke Mat? AD Junior. Maafkan saya. Saya tak dapat info apa-apa. Mungkin juga Man Kajang ataupun Kajang Pak Malau. Kita teruskan set kedua. 20 minit lagi sebelum whistle penamat untuk perlawanan ini ditamatkan dengan Kelantan mendahului perlawanan dan sepak mula diberikan kepada Perak. Bob membuat servis. Adakah servis Bukan kosong-kosong Bukan. Pada yang masih lagi belum mengetahui cara kiraan, macam Amin Al-Qadir style badminton Purple League pula point dia. Okey. Ini adalah satu improvisasi daripada MBR bagi mengelakkan perlawanan berlanjutan sehingga waktu subuh pagi esok. Ya betul. So kita hadkan permainan kepada 20 minit sahaja dan 20 minit sahaja, tapi perlawanan dijalankan dengan tukar sepak. Maksudnya bola mati belum tentu ada poin lagi. Bola mati kita tukar sepak sampai ianya memberikan mata buat pasukan masing-masing. Ya betul Mat. Terima kasih kerana tidak jemu untuk menerangkan tentang format perlawanan kita pada kali ini.
servis di tangan Kelantan. 11-6, 5 mata di hadapan Perak, Kelantan, Azwan. Ya, baik first ball daripada Saran yang baik sebenarnya, namun Haziq terlalu mengikut perasaan saya kira. mungkin juga bagi mengelakkan blocking. Ya, betul lah. Mungkin Dalam kepala Haziq Aziz, dia memikirkan bagaimana untuk mengelakkan dari terkena blocking. Ya, betul lah. Bani. Bila asyik fikir tu lah jadi. So better main macam biasa. Anggap macam tak ada je blocking tu. Azwan. Baik, Saran Fitri. tujuh yang Fitri sangat baik. selamba. Itu dia sekali lagi bola keluar. Bola Kali ini keluar. hadangan yang baik namun terkeluar daripada Setakat gelanggang. ini Bani tidak lagi gagal membuat hadangan. Harus Hadangan dipikirkan yang kita rasa, oleh Haziq. Saya rasa Haziq perlu menggunakan teknik pukulan placing. Mungkin mampu mengelakkan blocking daripada Bani, dan juga Fitri perlu membuat hantaran yang sedikit ke arah posisi tempat Fitri berdiri sekarang, supaya apabila placing dilakukan oleh Haziq, bola akan terkeluar dari gelanggang. Itu adalah pandangan amatur daripada pengulas. Jika ia berlainan fakta, harap maaf. Jika ia sesuai dipraktikkan, sila amalkan. Bob masih mencari form ataupun mencari timing untuk beliau membuat servis yang kita boleh dikatakan torpedo. Namun jika tak lepas, tiada gunanya. Haziq, first ball yang sangat baik. Fitri membuat satu blocking baik. Nampaknya masih berjalan. Afnan. Bani hanya perlu membuat sedikit lonjakan, cukup untuk beliau melakukan libasan dengan mempunyai saiz kaki yang panjang. Cukup untuk beliau hanya membuat sedikit lonjakan. Terima kasih kepada yang masih setia menonton perlawanan ini. Azwan. Baik first ball Fitri. Ya, betul, itu yang saya katakan. Itu yang saya cuba katakan. Saya kira sebenarnya Itu yang saya cuba katakan. Fitri perlu membuat satu hantaran yang ke arah hujung net, supaya Haziq dapat membuat satu libasan placing dan Menyukarkan Bani untuk membuat satu blocking. Dan Baik. Haziq Ini sudah adalah mendapat servis rentak yang torpedo. Kita orang kat sini dengar pun terangkat pungkok. Jadi mungkin Fitri telah jumpa teknik untuk membuat hantaran kepada Haziq untuk mengelakkan Bani. Apapun kita lihat selepas ini 8-13, 5 mata. Sekali lagi saya kira balingan Haziq kepada Bob ni adalah satu balingan yang tepat lah. Ya, betul. Mungkin mereka pernah beraksi sama di dalam kejohanan sekolah. Pernah main sama saja ni. Sekali lagi. Ya, hanya mampu dilihat 3 sahaja oleh Bani dan juga 3 Azwan. biji direct dan nampaknya time out yang Diminta diminta oleh pasukan Awal. Kelantan selepas 3 biji servis. Mungkin begitu padu. Bani dan juga Azwan perlu berbicara. Siapa hak patut ambil bola? Muka aku. Simen sekali dan 2 kali terpantul. Terpancut kita tak boleh sebut Jangan sebut pancut. Jadi mungkin Bani dengan Azwan sedang berbicara. Perak kena guna pengalaman. Tak ada benda lain. Okey, tak. Perak perlu guna pengalaman lawan itu. Jangan golojo. Terima kasih Encik Zakaria. Ini adalah Gomo satu Kelantan. pujian buat MBR. Terima kasih untuk semua kru yang membantu dan juga rakan-rakan yang membantu MBR secara langsung dan secara tidak semua langsung. LSN akan bersiaran sehingga Mei sebelum puasa Mat. Betul. Sebelum puasa, so kita sama-sama lah memeriahkan. Betul. Jika anda berkelapangan untuk hadir ke lokasi perlawanan, silalah hadir dan buatlah satu story ataupun IG story, Facebook story, Facebook status untuk kita menjadikan LSN ini satu trend baru sepak takraw. Jika tak, kita hanya mampu berkata-kata di mulut dan tapi tak buat tindakan menggunakan jari jemari kita. Okey. Perak dan Kelantan, Bob dan Haziq semakin serasi. 10-13. Adakah Haziq akan membuat satu servis?
tepat nampaknya pengurusan Kelantan meminta time out, Betul, mengganggu konsentrasi dan juga momentum. momentum. Ya betul, momentum itu penting, Mat. Azwan kembali. 13-10 13-10. 3 mata di hadapan. Cantik daripada dalam permainan kan. Adakah tindakan salah yang satu kerugian. sebenarnya? Perlu mematikan bola dengan lebih keras sekali ya, keras saya sebenarnya. tak mampu untuk berkata adakah Haziq tak mampu membuat pukulan ataupun beliau teragak-agak. Patutnya mematikan bola menggunakan kaki. Okey, Hariri sekali lagi. Lantaran yang Fitri. terlepas, sedikit terlepas dan Fitri. Kali ini Fitri Kesilapan telah menjadi punca kerana kesilapan mudah membuat yang hantaran yang dilakukan. lepas. Kelantan berjaya mencuri satu mata. Azwan takat ini masih konsisten. 15-10. Dua mata sebenarnya, dua mata berjaya dicuri. Hantaran yang baik dan hanya clearance dan Afnan, chance ball untuk Bani pasukan Kelantan. Itu dia akan bijak daripada Rabbani. Satu lonjakan yang tinggi daripada Bani. Bola Saya terkena kira, kepala Haziq. Bani hanya perlu untuk melakukan placing saja, Mat. Ya Dengan betul. ketinggian yang dia ada dan bola yang hantaran yang baik. Betul. Jika bola terlalu masuk ke dalam badan apik kanan, mungkin mereka juga perlu memikirkan faktor-faktor keselamatan, Mat. Azwan. Baik pass ball. Fitri cuba menyelamatkan bola yang sedikit liar. Sayang saya kira Kelihatan coach MPR Tactical time out. ya sudah pun membuat tactical time out. Mata di kedudukan mata 17-10. Ya, betul. Ish. Afnan Zawawi ataupun lebih dikenali dengan nama gelaran Peneh. Apik kiri yang selalu menjadi buah mulut di Kelantan, mempunyai teknik permainan yang baik. Ketenangan beliau mampu menggugat tekong pihak lawan. Selangor bila main awi-awi. Selangor Dah bila main dari pagi, malam semalam dengan pagi tadi. Selangor So, bermain next week pula pada lah. perlawanan kedua pada hari ini, iaitu sesi pagi. Kita minta jika kita akan minta AJK akan upload jadual untuk minggu hadapan supaya anda semua dapat download ya, ataupun dapat screenshot jadual supaya anda tidak terlepas perlawanan pasukan anda. Jadi untuk perlawanan hari ini adalah perlawanan yang terakhir. Perlawanan masih lagi berbaki 13 minit. Pertembungan antara Kelantan dan juga Johor. Johor Perak Caru, Rizwan, maafkan saya. 17-10. Kelantan semakin di hadapan. Satu drop tebal daripada Azwan. Itu adalah clearance sebenarnya. Ya, akhirnya Haziq terpaksa menggunakan satu tapping. Mungkin beliau khawatir bola pukulan beliau dapat dihadang. Namun saya belum nampak lagi Fitri dapat membaca hantaran yang sepatutnya beliau lakukan. Bob juga tak dapat lagi rentak yang sepatutnya beliau tunjukkan. Meh, jangan goyang ni. Servis kembali ke Kelantan 17-10. 7 mata. Untuk perlawanan yang sengit ini, 7 mata bukanlah mudah. Azwan bersedia. Azwan sudah bersedia di sebelah kanan gelanggang. Mungkin beliau sudah membaca bahawa Haziq akan menggunakan satu pukulan blessing. Pujian harus diberikan kepada Azwan tekong Kelantan kerana mampu mengangkat semula bola pukulan daripada Haziq. Perak masih membuat pertukaran semula, memasukkan Zarif Zabidi. Mungkin Bob
tidak mendapat rentak asal beliau, maka Zarif perlu dimasukkan semula. Radin Mujibul, terbaik MBR. Terima kasih. Bani blocking mana nak lari macam ni. 17-10 lagi terikat. Sudah lama. Azwan sekali lagi. Haziq sekali lagi. Menyebelahi Perak kerana bola berada di tengah-tengah net. Radin Mujibul. Ini brother Mujibul ke apa? Ha? Mungkin. Lama tak jumpa lah Sebab brother dia ni. tanya Mamat Membeng bila nak main Yelah, sama. bila kita nak main sama. Dulu sekali, banyak kali lah kita main nak. Ya, Tak apa, berjaya. nanti saya training balik bang. Haziq berjaya. Kita boleh masuk MBR LSN Master pula. Mana tahu. Haziq cuba membuat hadangan, sedikit terkena pada kaki Haziq. Mungkin Haziq ada peluang untuk membuat hadangan bola pukulan daripada Rabbani. Rabbani masih lagi konsisten dengan blocking dan juga pukulan beliau. 17-10, masih lagi pada kedudukan yang sama. Azwan laju, itu servis yang baik, pukulan yang kali baik ini daripada baik. Haziq. Itu yang perlu dilakukan oleh sepatutnya. Fitri. Menghantar Fitri dan bola. Haziq sebenarnya, ya, Mat. menghantar bola ke arah kiri gelanggang mereka. Dan Haziq tak perlu takut-takut dengan blocking. Ya, Bagi betul. saya kalau Haziq main permainan dia tak perlu takut dengan blocking, saya rasa okey kot. Itu dia sekali lagi ace. Saya kira Azwan perlu untuk melakukan sesuatu untuk mengawal sasaran 3 tu. Sekali lagi Lawanan kita berbaki tengok. 10 minit. Azarif Zabidi. Baik. Afnan Niti berjaya di atas mengangkat. jaring. Bani. Sekali lagi, Ya, kali ini Haziq Haziq. membalas Haziq sudah dengan mendapat hadangan yang baik untuk satu Bani. semangat baru kerana berjaya membuat hadangan pukulan Rabbani. Apit kanan Kila Kelantan. 10 minit. 10 minit terakhir. Zarif Zabidi. Baik kali lagi ini sekali meniti mengenai pada di net. jaring dan sekali lagi blocking daripada pasukan Perak, namun dibatalkan kerana melanggar jaring. Saya tak pasti apa yang berlaku. Kelihatan isyarat tangan diberikan. Saya kira melanggar jaring ataupun melepasi garisan bawah. Jolok. Berikutan teknikal daripada bawah, mereka mengatakan Jolok. Haziq menjolok. Pun tak boleh nak pakai term tu. Jangan dijolok dalam sarang tebuan. Lawanan Okey, akan kita akan diberhentikan seketika bagi menghormati azan azan. asar. Kita pun kena berhenti juga, Mat. Betul, kita terpaksa berhenti bercakap dan menjawab segala lawangan azan. Tak ya? Tak payah. Nama Amin, lupa nak sebut nama Amin, tak kena sebut nama Amin pula. Amin. Habis ni.
Okey. Telah selesai azan asar menunjukkan telah masuk waktu asar bagi kawasan-kawasan Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Okey, kita teruskan lagi perlawanan yang berbaki 10 minit. Interbank tak ada, interbank dah tak ada. Kelantan dan juga Perak. InsyaAllah nanti kita cadangkan dekat Presiden MBR untuk buat Liga Korporat pula ke, mana tahu. Kan? Nampaknya sedikit. Sekali lagi Bani tidak mengecewakan Afnan Zawawi. Sedikit kucak kacir yang berlaku di gelanggang Perak sebentar tadi, hanya mampu membuat clearance. Enam mata di depan. Terlebih ke belakang nampaknya. Nampaknya Zarif sedikit terkaku. Itu adalah servis clearance daripada Azwan sebenarnya. Ya, betul. Namun Zarif gagal membuat kawalan dengan baik. Dia datang tepat ke paha Zarif. Zarif mungkin terkejut. Kelantan terus mendalui 19-12. Azwan banyak mencuri mata melalui servis Belau untuk memberikan mata kepada Kelantan. Drop. Baik. Drop daripada Azwan. Fitri kelihatan drop ingin yang pergi. baik. Namun tidak kesampaian hajat Fitri untuk mengangkat bola daripada Azwan. Okey, teruskan lagi perlawanan. 20-12, 8 mata ketinggalan Negeri Perak. Baik daripada Haziq. Fitri hanya perlu cuba menyelamatkan bola yang kera ke belakang gelanggang. Azwan telah mendapat momentumnya. Azwan sekali lagi. Berbeza dari 20 minit pertama yang lalu. Betul, Azwan sekali lagi. Yang kedua ni nampak dia punya servis mengganggu pasukan Perak. 21-12. Perak semakin di belakang. Okey, nampaknya Azwan, servis Azwan terkandas di jaring, memberikan Perak peluang untuk mencuri mata-mata penting di saat 7 minit lagi ketinggalan sebelum whistle ditiup. Zarif, servis potong Penan Afnan, nampaknya gagal. Bani terkena pucuk, bak kata orang lama, terkena hujung kasut. Kalau zaman dulu bola itu akan orang sebut 13. Gagal di situ Zarif. Sasaran 7. Betul lah. Kemungkinan bola itu terlalu ke bawah. nampaknya coach dan juga jurulatih Perak masih buntu apakah taktikal yang perlu mereka lakukan. 21-11, 10 mata di belakang. Cubaan membuat satu drop daripada Azwan. 6 minit berbaki, adakah Perak berjaya memintas ataupun menyamakan kedudukan dengan Kelantan? Mudah diangkat Azwan. Afnan masih berjalan. Afnan, satu lonjakan yang tinggi, tak mampu. Hadangan pun tinggi juga, Mat. Ya, betul. Kalau kita tengok Aziz punya blocking, dia siap tengok lagi. Bani hanya buat satu tapping. 14-21, 7. Baik. Mudah diangkat Bani. Afnan sekali lagi. Sekali lagi. Hantaran tinggi. Haziq cuba membuat hadangan. Haziq punya hadangan ni, dia timing dia betul. Betul. Dia seperti killer negara kita, Azlan Ilyas. Tidak mempunyai saiz yang tinggi, namun blocking beliau sangatlah tepat timingnya. 21-14, 7 mata di belakang Kelantan. Mudah Haziq mengangkat. Cantik daripada Zarif. Berjaya. Mungkin perlu menjauhkan sedikit pukulan, namun sukar untuk melepasi hadangan daripada Bani. Kita pun sendiri tak nampak apa yang berlaku di gelanggang sebelah apabila Bani membuat hadangan. Afnan sekali lagi. Hantaran tinggi Bani. Kali ini saya rasa adakah Bani Perak keletihan? perlu
mempercepatkan perlawanan. Adakah dengan Bani momentum yang keletihan? agak, slow, perlahan. Baki perlawanan 5 minit. Zarif Baik, kali ini Afnan berjaya membuat mengucapkan sekali kemenangan. lagi. Sekali lagi Azwan Afnan. Transball untuk Bani pasukan sekali Kelantan. lagi. Terkena bahu Zarif. Bani telah membuat satu alihan bola ke penjuru kanan gelanggang Perak. Dan saya kira sebenarnya Bani memperlahankan permainannya. Muhammad Firdaus Aziz yang mana masih lagi baru mengetahui tentang LSN, nanti kita akan terangkan bagaimana peraturan ini dijalankan. Untuk makluman secara ringkas saya akan beritahu, kiraan mata menggunakan sistem lama iaitu sistem 15, namun diberikan had selama 40 minit setiap perlawanan. Satu set 20 minit. Jadi selepas 40 minit pasukan yang mempunyai mata tertinggi akan diisytiharkan sebagai pemenang. Adakah Muhammad Firdaus Abdul Aziz jelas? Jika tak jelas boleh PM. Kita perlu mengulas perlawanan berbaki 3 minit lagi. Kelantan memasukkan Amin Nasrin selaku tekong. Saya kira Amin Nasrin ini adalah pemain yang boleh dikatakan joker kerana beliau mampu berada di posisi tekong dan juga posisi killer. Untuk makluman, Amin Nasrin juga adalah abang kepada apik kanan, apik kiri negeri Kelantan Warrior iaitu Aidil. Jadi kita mempunyai ramai adik-beradik yang bermain takraw secara profesional dan semi pro. Baik. Nampak itu adalah kelebihan satu. Amin sebenarnya. Mampu membuat drop yang begitu pendek. Ya betul tu Mat. Masuk untuk drop je, Mat. Betul, masuk untuk drop Masuk saja. untuk drop je. Saya kira tapak kasut dia mungkin nipis daripada orang lain. Satu servis lepas. Fitri. Ya, nampaknya Fitri telah berjaya mengatur bola sedikit ke Kaki hujung net. macam raket tu. Boleh alih macam tu. Betul. 15-22. Masih lagi 7. 22. Masih lagi 7 Baik. mata. Afnan nak terpancut, diselamatkan Clearance, oleh Bani. namun saya rasa hampir dinaikkan oleh Fitri. Thank you Azlan Mubin, tak main dah ke? Muhammad Firdaus Abdul Aziz. Thank you Azlan Mubin. Azlan Mubin tidak berada di lokasi pertandingan. Mungkin berlaku salah faham di situ. Namun Azlan Mubin boleh dikatakan masih bermain petang-petang. Beliau bertugas di Ahmad Nasrun Abdul Kadir. Astro, ya betul. Bawah kita. Ini antara 15, penaja 22. pasukan Kelantan. servis baik. Candik Cafe. Hai, masih lagi cuba dinaikkan oleh Fitri. Namun pukulan Bani bukanlah pukulan yang special. Boh kita. Ingat kita boh. 22-15. Masih lagi 7 mata. Sekali lagi Amin cuba mengganggu Fitri. Tinggal 1 minit. Tinggal 1 Pukulan minit baik 20 daripada saat Haziq. untuk menamatkan pusingan yang kedua ini. Dan saya kira Kelantan menghampiri kemenangan lah sebenarnya, Mat. Ya, betul. Kalau dikira dengan mata yang begitu jauh dalam masa 1 minit ni. Dari segi logik akalnya sukar untuk Perak mengejar. Namun Merapatkan kedudukan mungkin. bola keluar daripada Bani. Merapatkan kedudukan mungkin. Betul. Untuk menang tu rasanya dah tak cukup masa ni. Untuk menambahkan mata untuk pasukan mungkin boleh. 16-22, 6 mata. Kalau di dalam belakang. bola kita panggil ni last attack lah, last attack. Ya betul. Baik, Baik, atas Fitri, kaki lah, Fitri. atas kaki lah. Dan itu dia Lagi sekali sekali. lagi. Masih dalam Dapat permainan dan keluar. kali ini itu dia. Keluar 36 saat berbaki. Muhammad Firdaus. Alamak, suara sama dengan Azlan Mubin. Satu komplementari yang saya rasa terlalu tinggi. Azlan Mubin merupakan pengulas yang tidak asing lagi di arena sepak takraw. Mungkin boleh dijadikan mentor. Haziq. Haziq melakukan libasan yang 10 minit berbaki perlawanan ringkas terakhir dan pada hari simple ini. saja sebenarnya. Adakah Zarif akan cuba mencuri 5 minit, satu lagi mata? dan saya kira ini adalah servis terakhir. Zarif Dan tamat gagal perlawanan disudahkan. untuk
settingan kedua dan tamat juga perlawanan untuk minggu ini. Betul, Mamat. Mamat Jadi Kiko. untuk Kemenangan untuk perlawanan ini berpihak kepada pasukan Kelantan dengan mata 22-16. 22-16. 6 mata berbeza Perak dan Kelantan. Saya kira ini adalah satu penamat yang biasa-biasa saja. Betul. Kita harapkan heavyweight punya Betul. game, tapi Pada peringkat awal, pada peringkat awal sahaja. perlawanan ini nampak sangat seimbang. Namun selepas kemasukan Bani Ramli di dalam pasukan Kelantan, Kelantan terus memecut laju meninggalkan negeri Perak. Apa-apapun kedua-dua pasukan ini semalam telah berjaya mendapat kemenangan pertama dan hari ini Kelantan mendapat kemenangan yang kedua. Amirul Asraf, ini adalah perlawanan terakhir untuk hari ini dan juga untuk minggu ini. Kita akan jumpa lagi LSN pada minggu yang kedua, pada 2 minggu lagi dari sekarang. Jadi secara rumusannya pada hari ini banyak pasukan yang telah memperbaiki mutu permainan kalau nak dibandingkan daripada semalam. Jadi saya rasa pemain-pemain sudah mula menyesuaikan diri dengan keadaan gelanggang dan juga menyesuaikan diri dengan format perlawanan. Betul. Jadi saya rasa ucapkan tahniah kepada pemain dan juga mungkin kepada jurulatih yang mana mampu membentuk dan mengubah corak pemain kita supaya menyesuaikan diri dengan format perlawanan, peraturan perlawanan dan juga keadaan gelanggang. Okey Mamat, ada apa-apa lagi yang Mamat ingin Untuk katakan? rumusan minggu pertama, untuk hari kedua, saya kira ianya adalah satu perlawanan ataupun pertandingan yang sihat untuk kita semua. Semua mempamerkan prestasi yang baik. Ya, betul. Kita harap ia akan ada peningkatan lagi untuk minggu seterusnya. Saya kira itu sahaja untuk itu. Saya mengundur diri untuk minggu ini. Okey, terima kasih Mamat kerana menemani kami di meja pengulas pada minggu ini untuk pengetahuan masing-masing. Tidak semestinya pemain yang diturunkan pada minggu ini akan diturunkan pada minggu hadapan. Kerana pasukan bahagian kejurulatihan ataupun pengurusan boleh ataupun dibenarkan menurunkan muka-muka baru setiap minggu asalkan tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditetapkan. Jadi kepada anda yang masih ternanti-nanti pemain pilihan anda yang beraksi untuk negeri masing-masing, mungkin mereka akan beraksi pada minggu kedua, minggu ketiga ataupun minggu yang ke-6. Because lagi maaf kerana kita tidak meletakkan syarat maksimum pemain yang akan didaftarkan. Asalkan setiap minggu, setiap hari hanya 6 pemain yang boleh didaftarkan dan hanya seorang pemain sukma yang boleh didaftarkan setiap minggu. Jadi peluang untuk pemain-pemain kegemaran anda bermain di minggu akan datang adalah cerah. Dan juga kepada yang ingin menyertai ataupun mewakili negeri masing-masing, anda perlulah mencari maklumat siapakah pengurus dan juga jurulatih setiap negeri yang menyertai kejohanan LSN ini dan anda cuba tonjolkan bakat anda kepada jurulatih masing-masing. Semoga anda berjaya menyarung jersey LSN bagi negeri masing-masing pada minggu-minggu yang akan datang. Okey, setakat itu ulasan untuk game hari ini dan juga perlawanan bagi minggu ini, iaitu pada hari Sabtu semalam dan juga pada hari ini, yang mana 12 perlawanan telah pun berlangsung. Jadi nantikan keputusan carta kedudukan semasa bagi LSN 2019 selepas 12 perlawanan. Jumpa lagi pada perlawanan yang akan datang bersama-sama saya Mamat Kiko dan juga seorang lagi Mamat. Saya Muhammad Hazli Razali, Muhammad Mebeng, dan kita jumpa 2 minggu lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam hormat. Bye-bye. Majulah sepak takraw untuk Malaysia. Assalamualaikum.